Menteri. Terima kasih Hey, Malam Menteri. nampak. Tan Sri Speaker, izinkan saya ada sedikit hal berkenaan dengan isu sebelum ini juga yang berkaitan. Jadi izinkan saya tanya sekali. Terima kasih Malam Menteri. Saya bangkit untuk tanya soalan berkenaan dengan isu dulu juga ya, berkenaan dengan rela dan juga community policing. Di dalam undang-undang di Malam Menteri, kalau seseorang itu holds himself out dengan izin ya, sebagai seorang anggota polis, impersonates a police officer, itu menjadi satu kesalahan yang serius. Jadi yang saya nak bangkitkan di sini adalah, adakah lantikan orang-orang ini sebagai anggota rela ataupun sebagai community policing ini, adakah ini bertentangan dengan undang-undang? Oleh kerana kita ada akta polis di mana dinyatakan di bawah akta tersebut siapa yang boleh bertindak sebagai pihak polis, dan mereka itu diberikan kuasa yang tertentu, dan juga yang penting mereka diberi perlindungan di bawah undang-undang. So, jadi sekiranya mereka buat tangkapan dan sebagainya dalam duties mereka, they are protected. Jadi ini isu yang penting. Kita tidak mahu sebilangan daripada masyarakat yang menyertai program ini dan melaksanakan tugas sebagai anggota polis tetapi sebenarnya tidak diberi kuasa di bawah akta polis, dan selepas daripada itu pula dibawa tindakan terhadap mereka, dan boleh juga mereka dituduh kerana didakwa kerana mereka ini bertindak sebagai pihak polis, impersonation, I think. Dan berhubungan dengan ini, ada 4 perkara yang dibangkitkan Yang Berhormat Menteri. Pertama, bagaimanakah masyarakat ataupun orang ramai dapat mengenal pasti bahawa seseorang itu adalah sebenarnya seorang lantikan, Tan Sri, whether or not he is actually a community policing officer or rela officer. Adakah seseorang itu hanya dapat hanya melihat kepada uniform, ya, because anybody can wear the uniform. And the question is, apakah yang seharusnya kita lakukan sebagai masyarakat? Itu satu. Nombor 2, who do they report to? Ya, so siapa yang mereka ini kepada siapa mereka laporkan, ya. Soalannya misalnya, Tan Sri Speaker, kalau polis mereka melapor diri kepada OCPD ataupun ketua polis balai, and then we go up to ketua polis negara. So there is the hierarchy, ya. So kita tahu mereka balik ke balai polis, ya, kita tahu apakah tugas mereka, we know who they are. Tapi berkenaan dengan orang ini, community policing dan juga rela, who do they report to? So who do we look up to in terms of complaints? Number 3, apakah training qualifications mereka? Adakah mereka ini perlu menghadiri sebarang kursus, ya, untuk membawa mereka dekat dengan prosedur undang-undang supaya mereka dapat kenal pasti sama ada itu ada satu kesalahan, dan kalau ada kesalahan, apa yang mereka boleh buat dari segi undang-undang, apakah tindakan mereka boleh ambil. Kerana kita tidak mahu membawa sebilangan ke masyarakat, kita gelarkan mereka sebagai anggota community policing ataupun rela seolah-olah polis, tapi mereka langsung tidak fasih dalam prosedur. Dan ini pula menjadi masalah if it goes to court later on atas sebab technical, the case is thrown out. Yeah? That is the yang keempat. Dan yang cukup penting itu, kalau kita lihat Yang Berhormat Menteri, ini penting, dari segi undang-undang kita terdapat definition public servants di dalam penal code. Dan public servants itu cukup penting kerana ini menjadi definisi di mana mereka ini dilindungi di bawah undang-undang. Jadi ini cukup penting untuk mereka dimasukkan ke dalam definition tersebut. Tapi saya lihat memang tidak ada kemasukan tersebut. Ya. So I think this whole exercise, although good, may actually be illegal. Dan ianya kemungkinan besar akan menyebabkan masalah yang lebih besar. Kerana kita tidak tahu siapa yang datang dengan baju community policing, kita pun tak tahu. Baju itu pun official punya yang mana. Rela pun seorang pakai uniform datang rela, okey rela. Kita dengar saja. It doesn't make sense. Yeah. So where is the qualification check and balance, dan siapa yang akan mengambil tanggungjawab dalam perkara ini? Kalau kita nak keluarkan wang belanjawan, saya rasa persoalan-persoalan ini perlu dijawab dengan telus, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Puchong. Pertama saya ingin menjelaskan di antara rela dengan community policing. Community policing is something di mana beberapa masyarakat di dalam sesuatu kawasan perumahan, ya, yang mana
mereka menjaga keselamatan bagi kawasan mereka, yang mana ada bersama dengan anggota polis. Jadi makna ia hanya di dalam kawasan perumahan mereka saja. Berkaitan dengan rela yang berhormat, rela ini adalah dilantik sebagai PVR. Alright, so they have the power of police power. They are just like any police officers because dia telah dilantik sebagai rela PVR. So sebelum melantik rela ini sebagai PVR, mereka telah dihantar untuk menjalani latihan berkaitan dengan perkara-perkara yang ada hubung kait dengan tugasan polis dan kuasa-kuasa polis mengikut akta polis. Dan begitu juga berkaitan dengan rondaan yang dibuat oleh rela, di mana ianya dilakukan di hot-spot bersama dengan pegawai polis. Ia bukan berasingan. So sentiasa bersama dengan pegawai polis. Jadi kalau mereka nak melakukan tangkapan umpamanya, bahawa kalau walaupun kuasa dibagi sebagai PVR, tetapi ada anggota polis yang bersama, maka sudah tentulah pegawai yang lebih arif, yang lebih berpengalaman akan melakukan tindakan-tindakan yang sewajarnya. Menteri. Belum habis. Sikit. Sekejap lagi. Sikit lagi nak habiskan je. That is reporting. Reporting. So berkaitan dengan pengenalan, ada dia punya banner dekat sini lah, dekat baju masing-masing. Jadi saya rasa tidak ada masalah daripada segi pengenalan, kerana selain daripada ada pengenalan, maka anggota rela ini sentiasa bersama dengan anggota polis semasa melakukan rondaan. Sehubungan dengan status public servant. Ini ada dinyatakan dalam akta rela sekarang ni lah. Akta rela sekarang ni ada provision ini. Dan they are protected. Okay? So these are the things apa ni. Terima kasih Timbalan Menteri itu membantu. Tapi bagaimana dengan community policing, di mana kebanyakan daripada mereka akan terdiri daripada bilangan masyarakat ramai? Are they also considered recall as police officers who are protected, public servants who have got the powers of police officer? Does it also apply to them? Dan sehubungan dengan Puchong tadi berkaitan dengan community policing. Community policing ini baru diperkenalkan di bawah peringkat phase kedua berkaitan dengan program NKRA ini, yang mana melibatkan masyarakat di persatuan-persatuan perumahan. Kerana dalam menjaga keselamatan ketenteraman awam ini, perlu juga melibatkan masyarakat. Ya, berkaitan dengan perlindungan sebagai public servant. Sekejap. Terima kasih. Perlu mendapatkan kerjasama dengan masyarakat juga. Jadi apa yang mereka macam arti jugalah yang melaksanakan rondaan. Rondaan dengan diiringi oleh anggota polis. Jadi tugasan mereka itu more on omnipresent lah di dalam kawasan ini. Jadi daripada segi perlindungan, buat masa ini belum ada insurans yang dibagilah. Baik ini. Kerana ini merupakan permulaan. Menteri, bukan insurans, dari segi undang-undang, adakah mereka dilindungi? Kerana dalam undang-undang akta penal code tu dia ada, kalau tindakan diambil sebagai, I know why you're talking. I think you understand. So are they also protected? But untuk sementara ini belum ada peruntukan
menjurus kepada itu. Bagaimanapun kita mengambil perhatian. Ya, saya rasa itu penting kerana kalau orang awam akan mengambil tindakan, saya rasa kalau mereka tidak dilindungi, kemungkinan mereka tidak nak juga terlibat dalam perkara ini. Boleh menjadi hal besar. Oleh kerana ada anggota polis yang bersama dengan masyarakat yang menjalankan rondaan, saya percaya bahawa tindakan-tindakan berkaitan dengan tugasan polis akan dilaksanakan oleh anggota polis yang bersama dengan mereka. Right?